Tapi guys, di sebalik orang kata filem animasi tengah popular tu guys, tengah menaik tu, muncul pula satu video tular tentang penampakan video kubur kecil tertera nama Upin dan Ipin. Taman umum. Nampak pertama di kuburan kecil dibangun hamparan plesteran semen. Lalu di atasnya dibuat bangunan makam dan batu nisan. Di batu nisan ini ada tulisan lafaz Allah dan Nabi Muhammad. Lalu tulisan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ipin wafat tanggal 2 bulan 4 tahun 1996. Kemudian di sampingnya terdapat kuburan dengan ukuran bangunan yang sama, tertulis Upin. Sebenarnya Upin Ipin sekeluarga ni diorang bercuti di Sulawesi, Indonesia, dan dikatakan mereka ni terlibat dalam satu kemalangan yang menyebabkan ibu ayah Upin Ipin tu meninggal. Malah guys, si Upin pun meninggal di tempat kejadian, dan Ipin pula dikatakan telah koma hampir setahun dan akhirnya meninggal dunia. Dan Kak Ros pula dikatakan orang kata selamat daripada kemalangan. So jadi bila kita dengar teori tu dia agak logik guys, sebab kalau ikut video yang dikongsikan memang ada Upin tu meninggal pada tahun 1995 dan Ipin meninggal setahun kemudian 1996. Okey, mengikut ibu saudara Upin dan Ipin yang bernama Limi Yadin, dikata sebenarnya kanak-kanak kecil yang meninggal tu bukanlah bernama Upin dan Ipin. Dikatakan kanak-kanak tu meninggal disebabkan sakit dan orang tak sempat pun berjalan, dan juga umur pun tak sampai setahun tau, tak cukup setahun pun. Dan dikatakan juga waktu orang nak tanam si kanak-kanak tu disebabkan tak cukup umur dan keluarga tu pun tak sempat letak nama pun. Jadi orang tanam kedua-dua adik-beradik tu tanpa nama, sehinggalah guys pada tahun 2000 ada pihak keluarga yang datang, orang kata nak membersihkan makam anak kecil tu. Jadi bila diorang tengok dekat kubur tu tak ada pun nama guys, jadi diorang macam mula risau korang. Kalau sekarang ni korang bayangkan kalau sekarang diorang nak pergi kubur tu mungkin diorang ingat tapi korang bayangkan kalau akan datang ataupun masa hadapan lagi, contoh kalau keluarga lain nak datang ke ataupun diorang sendiri nak datang, diorang dah lupa kubur kat mana korang. Tak pasal baca Yasin di kubur orang lain. Jadi bila fikir macam tu korang, jadi rasa tak boleh lah korang, kita kena letak juga nama dekat kanak-kanak tu supaya adik-beradik tu lah, supaya diorang yelah kan macam diorang tahu itu kubur ahli keluarga diorang. Jadi pada masa tu dikatakan filem Upin Ipin popular sampai ke Indonesia. Mungkin anda rasa dia pun mungkin peminat tegar korang kan. Jadi dia fikir okeylah, apa katakan kita letak nama Upin dan Ipin, sebab Upin dan Ipin pun karakter sepasang kembar adik-beradik yang rapat. Jadi pada masa tu okeylah, diorang tak fikir panjang pun, kita letak nama diorang letak nama Upin dan Ipin sebagai orang kata tanda nama lah kawan. Jadi letaklah batu nisan yang diukir nama Upin bila tarikh wafat dan Ipin bila tarikh wafat. Jadi diorang tak fikir pun apa-apa yang berlaku guys. Tujuan asal dia untuk menandakan kubur keluarga, ialah kubur ahli keluarga diorang lah. Sehinggalah muncul pada tahun 2017 tular pula video entah siapa-siapa guys. Mungkin dia datang melawat ahli keluarga dekat situ kan, kubur kat situ, nampak nama Upin Ipin, ambil video sebar. Jadi pada masa tu guys ayah si itulah Upin Ipin tu, dia pun terkejut guys nama dia Hikmah, 48 tahun pada masa tu. Dia pun agak-agak terkejut dan dia tak sangka dengan letak nama Upin dan Ipin tu benda tu viral guys, sehinggalah ke Malaysia kawan. So itulah apa yang terjadi sebenar kubur Upin dan Ipin. Okey, pihak production Upin dan Ipin di Malaysia, diorang pun memang terkejut sangat-sangat lah kawan, sebab diorang tak sangka ada korang nama Upin dan Ipin. Yalah, korang cerita tengah naik, tengah gempak, tiba-tiba pula ada pula nama kubur Upin dan Ipin. Jadi diorang pun macam agak-agak terkejut, tapi respon diorang sangat tenang. Diorang balas dekat Twitter. Diorang tweet dan mengatakan bahawa semua cerita dalam animasi Upin dan Ipin tiada kaitan antara yang hidup maupun yang telah
meninggal dunia. Okey, sebenarnya pengasas pengasas production Upin dan Ipin yang bernama Haji Burhanuddin Muhammad Razi. Okey, dia kata sebenarnya cerita Upin dan Ipin ni adalah idea asal bersama isteri dia, Hajah Ainun. Okey, yang megang watak opah dalam cerita Upin dan Ipin tu. Jadi diorang buat cerita tu mengikut pengalaman waktu diorang kecil-kecil dulu lah kan, kat kampung, suasana dia macam mana, dan dia orang kata adaptasikan filem animasi Upin dan Ipin kan. Jadi cerita tu orang memang menggambarkan kehidupan ataupun zaman kanak-kanak mereka yang berada di Malaysia di kawasan kampung dan penuh pengajaran. So itulah tujuan asal filem animasi Upin dan Ipin. Dan dikatakan pada masa tu kan, waktu dibaca artikel daripada Jakarta yang bertajuk macam ni kan, Upin dan Ipin meninggal ataupun Upin dan Ipin terlibat dalam kemalangan semasa berlibur di Sulawesi, Indonesia. Dia pun mungkin masa tu terkejut jugalah kan, wujud ke kan nama Upin dan Ipin kan. Tapi sebenarnya guys, watak Upin dan Ipin ni memang tak ada pun orang yang tak ada kaitan antara orang yang hidup di dunia ini guys. Dia adalah orang kata karakter yang dicipta oleh mereka dan untuk hiburan kanak-kanak ataupun filem animasi. So secara kesimpulannya, apa yang boleh Hana simpulkan korang, kadang-kadang bila sesebuah negara ataupun orang kata teknologi semakin canggih guys, kadang-kadang video senang diturunkan dan mudah disebarkan. Jadi kita sebagai seorang pengguna yang bijak, kita kena tahu untuk sebar sesuatu maklumat ataupun video tu, pastikan kita tahu kebenaran ataupun orang kata ketulingan kebenaran ataupun kesahihan berita sesuatu sebelum kita sebarkan. Disebabkan kalau kita salah sebar ni menyebabkan satu dunia kecoh. So itulah pendapat Hana guys. Apa pendapat korang? So boleh komen kat bawah. Apa pun, thank you so much.